Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Insyirah binti Kamarul Zaman. Nombor metrik A162914. Pada hari ini saya akan bentangkan ulasan kitab Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' muka surat 319 sehingga 323. Baiklah, seperti yang telah dibentang dalam muka surat sebelum ini, Ibnu Umar telah mengkritik Abu Hurairah kerana menggunakan lafaz atau anjing yang digunakan di dalam tujuan pertanian. Penulis menyifatkan kritikan Ibnu Umar terhadap Abu Hurairah adalah kritikan terhadap mereka yang mempunyai kepentingan peribadi, seperti yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar di sini ialah Abu Hurairah. Mungkin tuduhan ini menunjukkan seolah-olah Ibnu Umar mendakwa bahawa Abu Hurairah telah menambah perkataan baharu pada lafaz hadis, iaitu anjing yang digunakan dalam tujuan pertanian. Perkara ini dikaitkan dengan kepentingan diri kerana pada ketika itu Abu Hurairah mempunyai kawasan pertanian. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini turut diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitabnya Iqtina'ul Kalbi lil Harsi di dalam bab Al-Muzara'ah, dan tiada pertentangan daripada Ibnu Umar. Hadis ini juga disokong oleh Sufyan bin Zubair. Tirmizi dalam kitab As-Said meriwayatkan hadis yang digunakan oleh Abu Hurairah ini dan membandingkannya dengan riwayat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mughaffal dan lain-lain. Manakala Imam Muslim pula meriwayatkannya dalam kitab Al-Musaqah wal Muzara'ah. Dan terdapat juga beberapa sahabat yang bersepakat dengan Abu Hurairah. Ini menunjukkan Abu Hurairah tidaklah berseorangan meriwayatkan hadis yang mempunyai lafaz menggunakan anjing dalam tujuan pertanian. Di antara daripada kalangan yang mensyarahkan hadis tersebut, terdapat beberapa perbezaan dari segi kalimah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah serta beberapa riwayat yang bersamaan dengannya. Mereka telah menjelaskan maksud Ibnu Umar terhadap Abu Hurairah. Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahawa sebenarnya maksud Ibnu Umar ialah menguatkan lagi riwayat daripada Abu Hurairah dan menjelaskan seperti berikut. Sufyan bin Zubair dan Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan hadis yang sama matannya dengan matan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kedua-dua riwayat ini dicatat dalam kitab Sahih Muslim. An-Nawawi mengatakan bahawa catatan Ibnu Umar tidak melemahkan atau meragukan riwayat hanya kerana Abu Hurairah mempunyai ladang pertanian. Beliau akan lebih mengambil berat tentang hadis tersebut, lebih-lebih lagi berkenaan dengan hukum. Imam Muslim menyebut kalimah ini dari riwayat Ibnu Mughaffal dan Sufyan bin Zubair. Disebutkan juga bahawa kalimah tersebut diambil dari riwayat Ibnu Al-Hakam yang bernama Abdurrahman bin Abi Nu'aim Al-Bajili serta bersumberkan daripada Ibnu Umar. Setelah Ibnu Umar mendengar hadis tersebut daripada Abu Hurairah, beliau telah memeriksa hadis tersebut kepada Rasulullah SAW dan meriwayatkannya sesuai dengan matan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalimah atau lafaz yang digunakan oleh Abu Hurairah, iaitu Al-Kalbu Zar'in, turut digunakan oleh sebahagian yang meriwayatkan secara langsung, seperti apa yang mereka dengari daripada Rasulullah SAW. Riwayat ini juga diterima sebagai hujah di dalam penghujahan. Difahami juga bahawa kalimah Al-Kalb Zar'in yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu bukanlah untuk kepentingan peribadinya dan sengaja menyimpang.
daripada sabda Rasulullah SAW. Tidak mungkin Ibnu Umar menuduh Abu Hurairah sedemikian, sedangkan Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat yang paling banyak dalam menghafal hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Seandainya dakwaan dan tuduhan Ibnu Umar ke atas Abu Hurairah sebagai pendusta itu benar, bagaimana pula dengan kedudukan dan pandangan ahli kitab terhadap periwayatan daripada Abu Hurairah yang dimasukkan dalam kitab-kitab sahih mereka? Dan bagaimana pula dengan ahli fiqh yang membina hukum dan hujah di atas riwayat Abu Hurairah? Sekiranya mereka memahami seperti Ibnu Umar, nescaya mereka juga menolak dan mendustakan semua riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jelaslah bahawa di sini penulis menunjukkan bahawa Ibnu Umar tidaklah menuduh Abu Hurairah sedemikian. Rentetan ini terdapat juga pengaruh orientalis Yahudi seperti Goldzihir yang menyebabkan perselisihan pandangan ulama dan tokoh-tokoh agamawan. Pandangan orientalis ini juga mengandungi penyelewengan dan menyesatkan. Sehubungan dengan itu, ulama Islam telah merangka dan menyusun kaedah dalam penelitian perawi dan juga matan. Kaedah ini disepakati dan digunakan secara berterusan serta berkesan. Maka, setiap hadis yang telah sampai kepada kita adalah sahih dan benar sekiranya menepati rangka kaedah hadis itu secara benar, diriwayatkan oleh perawi yang benar dan mendapatnya secara berantai daripada Rasulullah SAW. Matanya benar dan tiada yang dusta di dalamnya. Tidak ditolak hadis-hadis seperti ini kerana sekiranya diingkari hadis ini, bermakna kita juga mengingkari Rasulullah SAW, serta berlakunya pendustaan terhadap para sahabat, para tabi'in dan perawi-perawi yang lain. Di dalam bab penggunaan hadis ahad sebagai hujah, penulis menyatakan bahawa ulama hadis membahagikan hadis kepada dua, iaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Di dalam bab penggunaan hadis ahad sebagai hujah, penulis menyatakan bahawa ulama hadis membagikan hadis kepada dua. Yang pertama ialah hadis mutawatir dan kedua adalah hadis ahad. Hadis mutawatir ialah satu ilmu yang diyakini, manakala hadis ahad ialah digunakan sebagai rumusan dan dijadikan hujah dalam pembuktian kebenaran. Sekian, terima kasih.